Bila dia lari ke Jerman, dan pada masa yang sama Presiden Soekarno nak isytiharkan kemerdekaan. Mendengar saja khabar Muhammad Ali Tahir, seorang hartawan Palestin, dah bagi duit dekat Indonesia untuk berdana supaya Indonesia ni cukup wang bagi Presiden Soekarno mengisytiharkan kemerdekaan. Halo, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua sahabat-sahabat Tengku Channel. Walau di mana juga kalian berada, saya sentiasa mengharapkan dan sentiasa mendoakan agar kalian semua dalam keadaan yang sehat dan sentiasa dirahmati serta diridhoi oleh Allah SWT. Till it's cool. Nah, kemarin tuh ada yang komen, "Bang, kenapa lama tidak upload video?" Nah, tahukah kenapa saya tidak upload video? Ini sebabnya. Gara-gara itulah saya tidak dapat upload video selama beberapa minggu. Nah, untuk video kali ini saya tertarik dan juga ingin mereaksi tentang hubungan istimewa Palestina dan juga Indonesia. Yes! 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 Nah, kenapa Indonesia dan juga Palestina ini mempunyai satu hubungan yang sangat istimewa? Bermula sejak dari bila? Apapun, kita tengok dulu sejarah unik keakraban Palestina dan juga negara jiran Indonesia nih. Apa yang menyebabkan Indonesia dan juga Palestina ini mempunyai hubungan yang sangat istimewa. Jadi, langsung kita saksikan klip video ini. Kenapa hubungan ini istimewa? Kerana pada selepas saja Perang Dunia Kedua, ketika Mesir dan juga Palestin masih lagi berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan pada tahun 1946. Mesir dan Palestin. Pada tahun tersebut, Indonesia telah menghantar delegasi dia. Bila habis je Perang Dunia Kedua, Indonesia ni tak nak Belanda balik. Mereka nak isytiharkan kemerdekaan mereka. Pada tahun 45, habis saja Perang Dunia Kedua, Jepun berundur. Dan ketika koloni barat balik ke semua tanah jajahan, termasuk British balik ke tanah Melayu, maka Indonesia tak mau Belanda balik ke dalam bumi Indonesia. Jadi Indonesia nak isytiharkan kemerdekaan dia dengan cepat pada tahun 1945. Ingat kemerdekaannya pada tahun 45, bukan tahun 47 saya sebut tadi. Tahun 1945. Dalam keadaan Indonesia nak mengisytiharkan kemerdekaannya, dia telah menghantar wakil dia pergi ke Mesir. Oh, Indonesia hantar wakil. Satu delegasi yang diketuai oleh Muhammad Hatta. Kita Muhammad Hatta. Kemudiannya menjadi naib presiden di belakang Soekarno. Jadi Muhammad Hatta ni pergi dengan seorang pepengaruh Mesir yang sangat, pepengaruh Indonesia yang sangat terkenal, iaitu Pak Agus Salim. Namanya besar dalam sejarah. Dan diikuti oleh Muhammad Rashidi, Kahar, Muhammad Zakir dan juga Zin Hasan. Ini delegasi Indonesia. 5 orang. Agus Salim, Muhammad Hatta yang kemudian dilantik jadi naib presiden, oleh Muhammad Rashidi, seorang yang berpengaruh, mahir berbahasa Arab, oleh Kahar Muzakir dan juga oleh Muhammad Zin Hasan. Dalam perjalanan delegasi Indonesia ni sampai ke Mesir dan memaklumkan kepada Mesir, walaupun Mesir belum merdeka, tapi pada waktu tu walaupun zamannya komunikasinya sangat terhad, Indonesia, Pakistan, Mesir, Arab Saudi dan juga Palestin sedang berusaha mengisytiharkan kemerdekaan. Jadi bila rombongan ini sampai tahun 45, mereka bertemu dengan seorang ahli politik Mesir. Dan dalam pertemuan tu dihadiri oleh seorang tycoon media berdarah Palestin. Dia seorang tycoon media berdarah Palestin, nama dia Muhammad Ali Tahir. Muhammad Ali Tahir ni mengendalikan 3 surat khabar yang sangat besar. Satu adalah surat khabar yang berpangkalan utama di Kairo, Mesir. Dan akhbar yang lain berada di negara-negara utara Afrika. Dan satu lagi negara adalah akhbar untuk rakyat tempatan. Oleh kerana pada waktu itu jarak antara Mesir dan juga Palestin tak jauh. Dan masa itu Israel belum lagi menjajah Palestin. Tapi Palestin belum lagi mendapat mandat kemerdekaan daripada British. Kerana ini adalah kejadian tahun 45. Jadi Muhammad Ali Tahir menjalankan perniagaan media dia yang sangat besar di Mesir, yang pada waktu itu Mesir, Palestin dan juga Jordan adalah jajahan British, termasuk Arab Saudi. Oh, semua dijajah ya. Oleh kerana kunjungan wakil delegasi daripada Indonesia yang saya sebut tadilah, bertemu dengan tokoh politik yang terkenal.
Saya tak boleh ingat nama dia. Jadi tokoh politik ni nak siarkan berita, dia panggil Muhammad Ali Tahir. Muhammad Ali Tahir ni adalah seorang hartawan Palestin. Ali Tahir. Jadi untuk perbincangan ni, Muhammad Ali Tahir pun datang dan bagi tahu. Muhammad Ali Tahir pun datang dan berjumpa dengan Muhammad Hatta, ketua delegasi ni, selain daripada Pak Agus Dari Salim, Indonesia tu. Pak Muhammad Rashidi, Kahar Muzakir dan juga Muhammad Zain Hassan. Jadi Muhammad Hatta mengatakan kami datang adalah untuk mendapat restu. Supaya negara-negara Islam yang berada di Asia Barat ni membantu kami dengan mengiktiraf apabila Presiden Soekarno mengumumkan kemerdekaan. Artinya hubungan keakraban negara-negara Islam suatu ketika dulu sangat rapat ya guys. Jadi kerana penjajahan lah negara-negara Islam itu terpecah begitu sehinggalah mewujudkan satu-satu negara ya. Tetapi apabila mereka memberi kemerdekaan, mereka tinggalkan doktrin, salah satu doktrin sistem ya, ataupun pemikiran. Mungkin ada yang tidak dapat kesan ya, dia punya ataupun tidak sedar, tetapi yang saya tengok doktrin pemikiran dan juga sistem, ada beberapa sistem yang ditinggalkan di satu-satu negara itu akan mendatangkan kesan ya dalam masa jangka yang panjang. Jadi itu antara yang saya nampaklah kesan daripada penjajahan. Tapi di sini kita tengok bagaimana hubungan istimewa antara Palestina dan Indonesia ini terjalin. Di sini memang menarik nih info nih guys. Jom. Jadi mendengar aja berita ni, Muhammad Ali Tahir ni dia orang Palestin. Tapi oleh kerana pada zaman pendudukan British, pergerakan daripada Palestin pergi Mesir ni bebas. Kerana mereka dianggap di bawah tanah mandat British, yang British ambil alih pada tahun 1918 selepas jatuhnya Empire Osmani. Itu Empire Islam besar tu. Dia mengeluarkan wang simpanan dia dan dia kirimkan kepada delegasi ni. Jadi wang ni dibekalkan pulang. Dia kata Muhammad Ali Tahir, pakailah wang simpananku, bawa balik dan minta Presiden Soeharto mengisytiharkan kemerdekaan. Macam tu ya. Muhammad Ali Tahir memberi wang simpanannya untuk mengurus kemerdekaan Indonesia. Dijemput oleh wakil Mesir ni nak sambut kedatangan wakil Indonesia. Mereka nakkan berita, jadi panggil Arab Palestin Muhammad Ali Tahir ini datang dengan harapan Muhammad Ali Tahir akan menyiarkan berita bahawa Indonesia akan menjadi negara Islam pertama daripada negara kalangan negara kolonial yang dijajah oleh Barat atau Eropah untuk mengisytiharkan mereka. Jadi dengan berita ni dia akan menyemarakkan orang-orang Arab, terutama orang di Mesir, di utara Mesir, iaitu di Libya, di Tunisia, di Maghribi dan juga di Morocco. Kuatlah negara Islam suatu ketika dulu guys. Algeria. Juga akan menyemarakkan bumi Islam yang lain yang ada surat khabar bahasa Arab, malah di Palestin. Jadi Ali Tahir ni bagi wang. Mengikut cerita yang paling afdal saya dengar, semua wang simpanan dia. Sebab dia excited untuk melihat sebuah negara Islam merdeka ni lepas jatuhnya Osmani 1918. Masuk tahun 44. Info baru saya tahu ni guys. 26 tahun. Suku abad dah Islam ni tak ada negara merdeka kerana hampir semua bumi Islam dijajah. Kecuali yang tak dijajah pada waktu tu hanyalah Yaman Sunni. Kerana Yaman Syiah ni paling lambat dimerdekakan. Yaman Houthi ni, Yaman Sunni ni, Yaman di sebelah pihak kita Hadramaut ni dah isytihar kemerdekaan 1918. Tapi Yaman Houthi sekarang ni mereka hanya dimerdekakan tahun 68. Jadi apabila wang ni dibawa balik dan Mesir bersetuju untuk mengiktiraf kemerdekaan Indonesia, Mesir kata kami akan jadi negara pertama mengiktiraf kemerdekaan Indonesia. Maka balik dan wang ni selain daripada mandat dan sokongan Mesir dan wang yang diberi oleh Muhammad Ali Tahir. Orang Palestin, hartawan Palestin yang memberi wang yang paling besar untuk dibekalkan kepada rombongan Haji Tahir, naib Presiden Muhammad Hatta, ataupun sekali dengan Pak Agus Salim, Muhammad Rashidi, Kahar Muzakir dan juga Mak Zain Hassan ni, wakil daripada Presiden Soekarno ni, adalah namanya Muhammad Ali Tahir. Muhammad Ali Tahir. Baiklah. Pada waktu itu Indonesia balik, dia nak isytiharkan merdeka. Berita ni sampai kepada mufti Palestin yang sangat terkenal. Nama dia Syekh Muhammad Amin Al-Husaini. Dia mufti Palestin, bukan mufti Mesir. Jadi Syekh Muhammad Amin Husaini ni, kerana dia sangat radikal menentang British, dia lari sembunyi di Jerman. Kerana British nak bunuh dia, kerana dia adalah seorang mufti Palestin yang sedang menyemarakkan semangat orang Palestin supaya berperang menentang British dan tuntut kemerdekaan lebih awal. Jadi dia lari ke Jerman. Bila dia lari ke Jerman,
Dan pada masa yang sama, Presiden Soekarno nak isytiharkan kemerdekaan. Mendengar saja khabar Muhammad Ali Tahir, seorang hartawan Palestin, dah bagi duit dekat Indonesia untuk berdana supaya Indonesia ni cukup wang bagi Presiden Soekarno mengisytiharkan kemerdekaan. Syekh Muhammad Amin Al-Husaini ni, mufti Palestin yang melarikan diri kerana nak dibunuh oleh British. Jadi dia bersembunyi di Jerman. Maka dia menggunakan radio Arab yang ada di Jerman tu, mengumumkan Palestin menyokong kemerdekaan Indonesia. Jadi sebaik saja Presiden Soekarno umumkan kemerdekaan, maka Mesir menjadi negara pertama yang menyebut mereka mengiktiraf kemerdekaan Indonesia walaupun Mesir bukan sebuah negara. Oh, nampak di situ bahawa hubungan ini bermula daripada sokongan dan juga support ya dari Palestin terhadap Indonesia sewaktu ingin mencapai kemerdekaan. Info ini baru saya dapat nih guys, baru kali pertama saya dengar. Selama ini yang saya tahu tentang hubungan yang baik sejak yang saya lihat saat ini Indonesia dan juga Palestina ya. Sekiranya ada masalah, Palestina Indonesia adalah negara yang terawal menghantar bantuan kemanusiaan begitu, sehingga ada rumah sakit ya di Palestina yang dibina oleh Indonesia. Ternyata ini merupakan sejarah ya, bagaimana hubungan Indonesia dan juga Palestina itu mempunyai ikatan yang sangat istimewa. Ternyata suatu ketika dulu ada rombongan rupanya datang ke Mesir ya, ketika itu Mesir dan juga Palestina ini masih dalam satu begitulah, dan disitulah bermulanya keakraban dan juga sokongan terhadap negara-negara Islam termasuk Indonesia yang ingin merdeka, karena saat itu negara-negara Islam banyak dijajah. Jadi inilah kekuatan negara-negara Islam sekiranya bersatu. Nah, jadi ini merupakan satu sejarah yang harus diketahui juga mungkin oleh generasi-generasi yang akan datang. Kenapa hubungan Indonesia dan Palestina itu sangat istimewa. Kita tidak maulah generasi akan datang akan mengatakan bahwa kenapa perlu dibantu Palestina. Perkara ini harus mereka tahu, harus mereka dengar, dan juga harus tahu sejarah apa asal mulanya hubungan itu terjalin dan kenapa hubungan Indonesia dan juga Palestina ini sangat istimewa. Ternyata di sinilah puncak hubungan Indonesia dan juga Palestina ini terjalin ya, saat kemerdekaan Indonesia itu disokong dan juga negara pertama yang mendukung kemerdekaan serta mengisytiharkan di media Arab ya, kalau dikatakan tadi di media Arab sana tentang kemerdekaan negara Indonesia. Jadi kalau ditengok sini, Tuan Haji, kenapa Afghanistan macam tak ada respon dengan perang Palestina? Jawapannya sebab Afghanistan berada dalam krisis makanan domestik ya, artinya Afgan sedang terbeban dengan krisis ekonomi yang kritikal. Jadi itulah rakyat Indonesia harus menjaga ya hubungan kedua negara Palestina dan juga Indonesia ini, karena apabila melihat sejarah, ternyata Palestina suatu ketika dulu adalah negara yang mempunyai peranan juga untuk menjayakan ya kemerdekaan negara Indonesia sampailah ke hari ini. Jadi info ini amat menarik guys. Sebarkan info ini kepada generasi yang muda supaya mereka tidak lupa akan sejarah tentang hubungan Indonesia dan juga Palestina. Memang kalau tengok begitu, orang-orang Palestina ya yang disebutkan tadi, mereka sampai mengeluarkan uang untuk membantu mendanai kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, saat ini Indonesia sudah merdeka, banyak pencapaian yang telah dikecapi. Jadi inilah bukti hubungan yang baik ya. Ternyata kenapa hubungan Indonesia dan juga Palestina ini begitu istimewa? Inilah dia punya punca guys. Nah, jadi bagaimana pandangan kalian? Adakah kalian pernah mendengar info ini? Nanti kalian komen lah di bawah ya. So itu saja, kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.